Terima kasih kepada Farah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Minggu Negarawan, walaupun tajuknya hari ini adalah wanita dalam cabaran politik. Banyak lelaki tarik handbrake. Pendaftaran yang kami terima, banyak lelaki tanya, kami pergi nak dengar apa pasal wanita? Tak. It's okay. Wanita kebanyakan orang terlupa. Tanpa wanita, siapalah saya? Siapalah Tun Dr. Mahathir di sini? Wanita itu jugalah ibu. Wanita itu jugalah isteri. Wanita juga adalah anak. Arwah bapak saya pesan, kalau bapak pergi dulu, bapak tak tinggal lagi. Satu perkara, satu amanah yang bapak saya tinggal pada saya, sayangilah, jagalah ibu. Orang Penang jaga mak lah. Jagalah mak hang sampai ke akhir hayat. Kerana apa? Ibu itu, bapa tak merasai sakit ketika mengandung. Bapa tidak merasa sakit ketika melahirkan anak. Bapa juga tidak jaga, mendodoi anak ketika sakit. Bapa, saya kata, bapa juga tak mengajar engkau ABC. Tak menyusukan. Mak engkau yang menyusukan engkau. Mak engkau jugalah yang mendidik engkau sebelum engkau ke sekolah. Jadi sama-sama kita berikan tepukan kepada kaum-kaum hawa yang ada di sini, termasuk juga panel jemputan kita. Seperti biasa, panelis tetap kita walaupun jadualnya padat. Hari ini sepatutnya Tun nak berlepas ke Langkawi, tetapi kerana Minggu Negarawan, Tun setia bersama kita selepas itu barulah Tun. Dan panelis jemputan kita yang juga penaung kepada sebuah majlis, iaitu Himpunan 1000 Wanita yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 28 hari Oktober 2023 di ITCC Shah Alam. Jadi pada kaum-kaum hawa, datang beramai-ramai bermula daripada jam 10 pagi sampai pukul 5 petang. Kerana apa? Pelbagai aktiviti menarik, pelbagai topik akan dibincangkan di situ. Dan juga dengar katanya ada bus-bus jualannya. Betul? Ada Dan yang paling istimewa, negarawan kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad juga akan turut serta berada di sana. Jadi pada anda yang menyaksikan siaran secara langsung Minggu Negarawan di TikTok dan juga di Facebook, war-warkan Himpunan 1000 Wanita pada hari Sabtu ini di ITCC Shah Alam. Okey Tun, izinkan saya mulakan Tun. Saya nak pergi dulu kepada tetamu jemputan kita. Bila kita sebut wanita dalam cabaran politik, wanita ini bagi saya sentiasa di barisan hadapan. Baik di dalam kempen politiknya, wanita jugalah yang menjadi perayu undi. Wanita jugalah yang menghayun buayan. Saya nak tanya Datuk pernah menjadi menteri ketika Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri ke-7. Tun Dr. Mahathir merupakan Perdana Menteri pertama di Malaysia yang melantik wanita sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu. Dan juga soalan saya ni terus nak tanya, kenapa selepas Tun Dr. Mahathir yang mengiktiraf wanita, pemimpin-pemimpin selepas Tun Dr. Mahathir sudah tidak lagi meletakkan wanita itu di tempat yang sepatutnya seperti mana yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir? Pandangan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Tun bersama dengan saya di Minggu Negarawan dan moderator Fazli dan pada semua hadirin ya. Sebelum itu saya nak sentuh sikit apa mukadimah yang dibuat oleh Fadli tadi. Dia kata orang lelaki tak minat. This is the problem with the country. Agenda wanita adalah agenda orang lelaki juga, kerana mereka juga ada anak perempuan, mak dia perempuan, cucu dia akan perempuan pun ada dan sebagainya. Jadi kalau orang lelaki tidak faham tentang isu-isu mengenai orang perempuan, maka negara ini tidak akan dapat membangun seperti apa yang kita kehendakkan. Okey. Lagipun ar-rijali
qawamun 'ala nisa, orang lelaki mesti menjaga kebajikan orang perempuan. Itu dalam Al-Quran kita kan. Alhamdulillah. So jadi apa yang ditanyakan oleh moderator adalah Tun ketika itu melantik Datuk Seri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika Tun dalam satu mesyuarat yang Tun sudah melantik pada Wan Azizah sebagai timbalan, saya memberikan kata ucap tahniah pada Tun. Tun, alhamdulillah, terima kasih, congratulations kerana telah melantik seorang wanita untuk menjaga 50% rakyat Malaysia sebagai timbalan Perdana Menteri. That's the first time. Because portfolio wanita dijaga oleh timbalan Perdana Menteri, maknanya saya melihat cerah masa depan wanita di negara ini. Saya mengharapkan polisi-polisi yang sangat progresif yang akan dapat dibentuk atau dibina dan meletakkan wanita ke depan lagi untuk melibatkan diri dalam pembangunan negara. Tapi malangnya Tun, tak terjadi Tun. Yang itu Tun tak berlaku. Saya sikit kecewa ketika itu. Tapi soalan yang kedua katakan kenapa selepas Tun tidak ada wanita yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini ada kena-mengena dengan struktur politik, politik kita di negara ini. Ketika itu Wan Azizah adalah Presiden Parti Keadilan. Jadi atas kapasiti presiden itu, maka dia menjadi timbalan Perdana Menteri. Okey. So, jadi orang perempuan yang hadir ini dan orang lelaki juga hadir pada hari ini kena faham, untuk orang perempuan untuk naik ke atas sebagai seorang ahli politik yang memegang jawatan, membuat keputusan di peringkat federal, di peringkat nasional, tidaklah mudah kerana mereka have to go through political structure. Political structure tu maknanya apa? Di peringkat cawangan lah, bahagian lah, negeri lah, pusat dan sebagainya, they have to struggle. Mereka harus berkompet, bersaing dengan orang lelaki yang which is politics is their game. Ya. Jadi itu menjadi kesusahan kepada orang perempuan. Tetapi kita boleh melaksanakannya dengan ada pemimpin wanita yang memegang jawatan di tempat-tempat yang atas, membuat polisi-polisi untuk memudahkan orang-orang muda, memudahkan orang wanita lain agar mereka boleh dapat sampai ke kedudukan dan membuat keputusan dalam parti itu sendiri. Saya tadi share dengan Tun, saya sendiri masuk dalam politik, saya pun orang korporat tapi saya tak faham politik. Saya termasuk dalam politik ketika itu. So, jadi saya mengambil bahagian dalam politik. So, mereka kata, Zuraida, you contest Majlis Pemerintah Tinggi Parti ketika itu. Jadi, saya pun tak pedulilah. Ketika itu, saya nak pergi Afghanistan, nak tolong September 11. Saya kata, tak apalah, bertandinglah. Saya, tanpa kehadiran saya. Tapi, bila saya balik, saya kalah. Saya heran, saya tanya, kenapa saya kalah? Sedangkan saya turun padang banyak, orang jumpa saya banyak, yang kenal saya banyak, yang korang undi pun kau tak kenal. Kenapa? Saya very straightforward because I'm very naive. Saya tanya, kenapa kau tak undi aku? Saya tanya pada wanita-wanita ni. Kita ikut kita punya kabilah, dia kata. Ketika itu dalam parti lama saya tu ada NGO lah, ada UMNO lah, ada ABIM lah, ada JIM lah, macam-macam. So saya tak tahu apa itu benda ni semua. Because saya background saya daripada Singapura. Jadi boleh kerana itu saya observe mereka meletakkan saya di sayap wanita ketika itu. Jadi saya lihat sayap wanita tak cukup untuk membawa suara wanita. Saya kena pastikan saya jadi ketua bahagian. Jadi saya carilah bahagian yang lemah dalam Malaysia ni. Tengok Bukit Bintang yang lemah, tempat yang di China punya seat orang Melayu tak akan nak, orang lelaki pun tak nak. Kau jadi calon kalah. Itu orang lelaki dia fikir macam itu. So, jadi saya masuk ke situ kerana saya nak bawa suara saya di peringkat bahagian yang boleh saya bawa suara saya ke peringkat negeri. Okey. Jadi saya fikir balik, negeri ni tak cukup. Saya kena pergi peringkat nasional. Oleh kerana itu, saya sebagai seorang ahli politik, saya faham kerana saya kena develop my base. Seorang ahli politik kena ada base. Jadi dengan base wanita dan sebagainya, saya akhirnya menjadi sampai naik presiden kepada parti itu. Okey. So, apa yang saya cuba nak sampaikan bahawa kita orang perempuan ini lain dengan orang lelaki. Tun? Because orang perempuan tak tahu nak sell themselves. Betul? Saya, orang perempuan ni dia suka buat kerja. Tapi bila saya dalam parti itu, saya buat ruling. Orang perempuan masuk meeting, jangan buat air. Kerja bukan buat air, kerja bukan duduk situ dengan mesyuarat. Ambil bahagian dalam mesyuarat. Satu. Dan satu lagi, bila nak jadi calon pilihan raya, apa orang lelaki cakap? Kalau kita cadangkan nama seorang wanita, dia kata, single ke? Dah kahwin ke? Janda ke? Cantik ke? That's what they ask. Tapi saya cakap, saya pun nak cakap kalau orang lelaki nak bertanding, saya nak tanya dia ada bini dua ke, dia isap rokok ke, perut dia boncit, tak boleh dicalon, saya kata.
saya kena berikan mereka contoh-contoh yang yang simple, yang layman yang faham, jadi dia faham kenapa harus ada diskriminasi begitu. Jadi so much tu, oleh kerana saya firm dari segi memastikan bahawa mesti ada 30%, kita buat polisi 30% untuk kita mesti di semua peringkat, di peringkat cawangan ke, di peringkat bahagian ke, di peringkat negeri, semua 30% wanita. So much tu, orang lelaki dalam parti itu jadi gender sensitif. Sebab tu saya rasa orang lelaki kena jadi gender sensitif untuk mengetahui tentang hal-hal orang perempuan ini. So jadi sensitif, jadi takut. Kalau tak ada 30% sudah dah marah. Okay, that is baguslah in a way lah kan, so that I can push the woman. Tapi satu lagi perkara yang saya nak terangkan di sini, when you are in power, when women in power, you have to make policy yang friendly for the women to be exposed. Kan saya kata orang perempuan tak tahu jual diri dia. Contohnya, tadi kata orang perempuan jaga anak kan, orang perempuan jaga anak kan, dia malam tak tidur, anak tiap-tiap malam hampir almost every night kan, anak menangis dan sebagainya. Orang lelaki satu hari malam jaga anak, besok pagi dia pergi kerja, dia kata apa? Oh, last night you know after my anak, you know I didn't sleep. Wah, very good you, betul tak? Tapi satu hari je dia boleh sell himself that he is a good father, right? Okay, macam ABY lah. Okay. So jadi contoh yang simple saya nak bawa agar kita faham. Jadi untuk political structure orang perempuan nak naik memang susah, tak mudah kerana kita kena bergelut. Jadi kerana itu bila kita in position, kita kena buat polisi-polisi yang boleh memudahkan wanita untuk duduk di tempat-tempat yang penting membuat keputusan. We have a lot of qualified women. Orang korporat memang banyak orang perempuan, tapi dia tak nak menyusahkan diri masuk politik. It's not easy. Tetapi you cakaplah pasal pendidikan, you cakaplah pasal ekonomi, wanita hebat, pendidikan wanita hebat, tapi bila politik kita amat ke bawah. World Economic Forum, kita punya education, orang perempuan punya exposure untuk education, kita ranking 30 ke atas. Untuk kesihatan kita ranking 30 ke atas. Dan untuk labor force kita pun ranking. Bila politik kita 102 over 132. Itu kedudukan. Jadi apa yang saya sampaikan, penting untuk orang perempuan untuk ada courage, ada keberanian untuk involve, berlibatkan dalam politik, kerana di situlah kita buat polisi. Bila kita buat polisi itu, bila kita orang perempuan, kita melengkapkan pandangan orang lelaki. Because orang perempuan ni very creative in their thinking. Orang lelaki pun kreatif. So kalau dua-dua, men have given 100%, women give another 100%, we have 200% for the country. Nation building for the country. So jadi lengkap-melengkap. Saya juga cakap tentang contohnya waktu saya jadi menteri KPKT. Saya seorang wanita, saya pergi tempat-tempat orang perempuan. Saya pergi toilet orang perempuan. Toilet orang perempuan kecil daripada toilet orang lelaki. Sedangkan orang perempuan ni ramai, kadang-kadang dia masuk toilet kena bawa anak dan sebagainya. Kerana orang lelaki dia boleh buat dua bisnes dengan dua tempat yang berbeza. Orang perempuan dua bisnes di satu tempat yang berbeza. Faham? Tempat yang sama. Faham? Jadi maka orang perempuan perlukan lebih space than the man. Right? So if the woman who is involved in policy making, yang experience pergi dekat toilet women ni, tak bawa isu ni untuk menjadikan satu polisi negara dalam pembinaan bangunan, bagaimana orang perempuan nak dapat keselesaan? Tak dapat. So jadi bila saya jadi menteri, saya keluar polisi, mesti ada perempuan polisi. Jadi itu maksud saya, kedudukan ini kita harus gunakan polisi, memudahkan orang perempuan agar mereka boleh contribute, boleh menyumbangkan pada negara. And it's very important untuk pandangan orang perempuan, perspektif pemikiran orang perempuan dengan perspektif orang lelaki lain, dan ianya akan dapat komplimen, akan membawa satu keputusan yang lebih impactful, yang lebih berkesan untuk pembangunan negara. Itulah kata Fadil tadi. Fadil kata orang perempuan menyusu, mengandung, melahirkan. So you women are better than the men. You can do everything. You can do everything which men cannot do. These three things women cannot do, orang perempuan je buat. In fact saya kata kalau orang perempuan jadi engineer ke doktor ke apa, gaji kena kasih lebih kat orang perempuan. Pasal selain daripada dia bekerja, dia juga kena beranak, kena jaga anak, kena mengandung dan sebagainya. Saya sampai ke tahap begitu sebenarnya. Itulah saya sayang orang perempuan. Saya lihat betapa pentingnya orang perempuan ni mesti melibatkan di dalam dunia politik, kerana di situlah kita buat polisi dan kita akan dapat improve, memperbaiki sistem education ke, sistem apa-apalah yang ada dalam negara kita ni. So your point of view is very important. So women, don't underestimate yourself.
Saya pergi ke universiti, orang-orang muda, wanita, saya encourage them. Because they are all, in universiti banyak orang perempuan, tetapi kita tidak manfaatkan mereka. Investment yang diletakkan oleh kerajaan kepada student ini, terutama orang perempuan, tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Because apabila dia berumah tangga dan sebagainya, dia tak bekerja. Jadi itu satu perkara yang lagi kita kena harus fikirkan, bagaimana kita nak buat support system untuk diorang. So jadi itulah for this first round. Okay, terima kasih. Terima kasih Datuk. Datuk. Apa syarat kalau nak bertanding? Perempuan cantik ke janda? I'm sure you politician kat sini mesti experience that. Tapi Datuk Zuraidah kata lepas pada ni Datuk Zuraidah nak tanya lelaki tu buncit, kita tak buncit. Tun very fit, okay. Okey Tun, apabila Tun melantik Datuk Seri Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri, ketika itu di bawah ramai juga yang mengkritik. Ramai mengkritik ketika itu. Tak bolehlah, itulah, inilah. Sedangkan dasar kerajaan 30% pembuat polisi ataupun keputusan bermula daripada rancangan Malaysia ke-9 dan diperkukuhkan oleh Tun dengan melantik Timbalan Perdana Menteri. Banyak nasional bersetuju. Tetapi Tun sendiri sebagai Perdana Menteri, adakah Tun yakin objektif 30% itu sudah tercapai sekarang ini ataupun masih jauh lagi perjalanan? Silakan Tun. Pertamanya kalau saya nak cakap berkenaan dengan sudut yang lain, sebelum daripada saya jawab soalan tadi, Tuhan menjadikan kita dua jenis, lelaki dan perempuan. Binatang pun kita dapat lelaki, binatang yang jantan dan yang betina. Jadi purpose-nya jelas, iaitu untuk melahirkan anak, untuk memperbanyakkan kaum dan bangsa. Itu tujuan. Tetapi kita juga sedar separuh daripada penduduk di mana-mana saja, termasuk di seluruh dunia, separuh ataupun 50% adalah lelaki dan separuh lagi 50% wanita, perempuan. Jadi kalau kita asingkan wanita, kita hilang 50% daripada tenaga kita. Namun demikian, kita lihat daripada sejarah, memang pun anggapan ialah wanita tidak ada kebolehan, cuma lelaki saya ada kebolehan. Memang benar daripada segi kekuatan tubuh badan dan kecergasan, memang lelaki nampak lebih berupaya. Wanita perlu dilindungi oleh lelaki. Sebab itu dalam semua bangsa, semua agama, wanita diberi tempat kedua, iaitu tidak ada peranan dalam masyarakat. Sebaliknya peranannya hanya untuk keluarga, untuk melahirkan anak, untuk memasak dan sebagainya. Itu adalah naluri manusia. Seluruh dunia pada satu masa dulu, wanita tidak ada tempat dalam kegiatan ramai, publik, tak ada tempat. Tetapi semakin lama kita dapati bahawa mereka juga mempunyai kebolehan, dan hari ini kita akui bahawa wanita mempunyai kebolehan yang sama dengan lelaki, dengan ada syarat-syarat tertentu lah. Jadi sebab itu di zaman ini kita iktiraf kebolehan wanita dan kita beri tempat kepada mereka. Daripada segi penguasaan ilmu, mereka mempunyai kebolehan yang sama dengan lelaki. Sebab itu kita perlu anggap wanita sebagai setaraf dengan lelaki. Dan apabila kita anggap wanita sebagai setaraf daripada lelaki, maka masyarakat itu menjadi lebih kuat, kerana tenaga bukan
tenaga lelaki yang diguna, tetapi tenaga dan kebolehan wanita juga diguna. Itu adalah pendapat di zaman ini. Tetapi walaupun demikian, kita dapati semua bangsa memberi penghargaan kepada wanita. Kita hairan melihat orang Jepun umpamanya begitu moden, begitu cekap berkebudayaan. Mereka anggap wanita hanya boleh hidang tea lady. Di Jepun tea lady memang lady lah. Kalau kita pergi dalam mesyuarat, kita semua lelaki duduk di meja membincang, bermesyuarat, tetapi wanita cuma hidang teh, minum teh. Itu saja yang dianggap wanita boleh buat. Tetapi itu memang satu kesalahan, kerana wanita mempunyai kebolehan yang setaraf dengan lelaki. Di zaman ini, di negara-negara Islam, kita dapati bahawa banyak yang mendapat bahawa wanita peranan mereka terhad. Mereka sepatutnya ada di rumah, memasak-masak dan melahir anak. Mereka seolah-olah satu bekas diguna untuk membuat anak. Itu saja. Itu pendapat zaman 2000 tahun dahulu. Di zaman Firaun dulu, wanita memang tidak ada tempat. Jadi walaupun kita sudah terima agama Islam, tapi kita masih terpengaruh dengan adat resam sebelum kedatangan Islam. Sebab itu kita dapati banyak daripada negara-negara Islam tidak memberi penghargaan kepada wanita. Mereka anggap wanita tidak ada kebolehan. Pendapat ini tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia ini daripada awal lagi boleh dikatakan kabinet yang pertama yang didirikan apabila Malaysia merdeka mempunyai seorang wanita sebagai menteri, Tun Fatimah. Dia jadi menteri. Jadi kita iktiraf kebolehan wanita lebih awal. Namun demikian, kita dapati bahawa tak ramai, di waktu ini pun tak ramai wanita yang memain peranan yang besar dalam politik, walaupun pengaruh mereka memang besar. Sebenarnya parti-parti politik bergantung kepada wanita untuk berkempen. Sudah tentu UMNO umpamanya bergantung kepada wanita untuk mendapat sokongan. Tetapi setelah kita dapat sokongan, kita tidak memberi tempat sepenuhnya kepada wanita. Kita beri tempat, kadang-kadang kita ada sehingga 2 orang menteri wanita, tetapi itu tidak mencerminkan agihan bilangan wanita dalam masyarakat. Sebab itu kita perlu beri lebih banyak tempat kepada wanita, terutamanya dalam bidang politik. Kerana kalau mereka berpengaruh, sudah tentu kalau mereka aktif, maka pengaruh mereka akan menghasilkan sokongan kepada badan yang mengguna wanita sebagai alat kempen. Saya yakin di masa hadapan kita akan lihat lebih banyak wanita memasuki dalam bidang politik, kerana mereka juga mempunyai masalah. Kadang-kadang pemimpin mereka sendiri tidak begitu berminat ramai wanita memasuki bidang politik, kerana mungkin orang ini akan mencabar kedudukan mereka. Itu juga bukan saja di kalangan wanita, di kalangan lelaki pun dia juga berlaku. Tetapi perasaan ni hendaklah dipendam, jangan kita biar dia berkembang. Sebaliknya,
wanita di waktu ini kita dapati memang lebih layak daripada lelaki daripada segi penguasaan ilmu umpamanya. Kalau kita pergi ke universiti sekarang 60%, 70% adalah wanita. Lelaki cuma 40% saja. Di zaman saya ke universiti hampir tidak ada wanita. Adalah sikit saja. Tak sampailah 60%. Cuma 20% pun tak ada. Tetapi kita sudah berjaya progres sehingga ini wanita lebih ramai daripada lelaki. Tetapi ini juga menimbulkan masalah. Kerana apabila kita dapati wanita lebih pandai daripada lebih berilmu berbanding dengan lelaki, soal perkahwinan timbul. Nak cari pasangan yang sama kelulusan susah. Jadi wanita yang terpelajar perlu terima suami yang tidak ada ilmu, suami yang berpangkat rendah, yang sebenarnya bergantung kepada wanita untuk sara hidup mereka. Ini sudah berlaku sekarang. Tapi yang lebih merunsingkan ialah apabila wanita sudah tidak lagi perlu bergantung kepada lelaki untuk sara hidup, kerana mereka sendiri boleh biayai sara hidup mereka, timbul perasaan bahawa mereka tidak perlu berkahwin. Sekurangnya tidak perlu kahwin awal. Apabila mereka kahwin lewat, kadang-kadang kebolehan untuk melahir anak itu kurang. Jadi kita lihat di Korea umpamanya sekarang ini tidak ada pertumbuhan bilangan penduduk. Sebabnya ialah yang tua meninggal, yang muda tidak berkahwin. Bila tak berkahwin, tak dapat anak, pengganti kepada yang tua itu tidak ada. Jadi jumlah penduduk akan merosot. Sebab itu walaupun kita dapati wanita berkebolehan, mempunyai ilmu, tak perlu bergantung kepada lelaki, tetapi institusi perkahwinan mesti dipandang tinggi dan dihormati. Perlu ada perkahwinan. Seperti mana yang kita tahu di barat, mereka menolak sama sekali perkahwinan. Bahkan mereka berkahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Apa yang akan berlaku ialah mereka tidak dapat lahir anak dan bangsa mereka akan pupus, akan hilang bilangan dan bangsa mereka akan hilang. Kalau LGBT ini dikembangkan, kalau mereka nak kembangkan LGBT, biarlah mereka kembangkan LGBT. Kita masih pandang tinggi institusi perkahwinan dan kekeluargaan, keluarga yang meliputi suami dan isteri dan anak. Itu family bagi kita. Sebab itu sementara kita ingin lihat wanita lebih cergas, mengambil bahagian dalam semua kegiatan termasuk politik, tetapi jangan lupa hanya wanita saja yang boleh lahir anak. Terima kasih betul. Wanita kena kahwin, Tun kata. Jadi adakah itu menggalakkan lelaki kahwin 4 tu? Macam mana? Tak ada duit itu tu. Tun kata wanita kena kahwin. Jadi lelaki kena digalakkan kahwin 2, 3, 4 lah tu. Tak mana salah. Kita ada 50 wanita, 50 lelaki.
Kalau satu lelaki mengkahwin satu wanita, semua 50 dapat can boleh kahwin. Kalau seorang lelaki kahwin 4 wanita, 3 lelaki tak dapat kahwin. Jadi bukan saja dia tambah, dia kurang. Betul. Nasihat itu juga kami dengar. Dan pada para wanita, tolong tepuk sikit. Jadi itu adalah lelaki yang lebih mana tu. Okey Datuk, bila Tun sebut tentang di universiti, IPTA, IPTS, golongan wanita memang majoriti di situ. Saya setuju itu. Tetapi bila Datuk sebut dalam politik ini banyak sekatan, menyebabkan wanita-wanita profesional ini tidak mendapat tempat ruang. Adakah kerana pucuk pimpinan lelaki sebagai presiden itu berlaku ke perkara ini? Apa pandangan tu? Okey, pada asasnya memanglah politik ni adalah men's game, memang bermula di situ. Jadi bila orang perempuan nak masuk tidak mudah. Apatah lagi tidak ada kawan-kawan kita dalam parti itu yang gender sensitive. So they have to be gender sensitized so that they know the importance of women dalam mengendalikan negara, mengendalikan organisasi dan sebagainya. Jadi sebab itu kita lihat untuk negara ini ada lebih partisipasi orang perempuan, maka lebih banyak orang perempuan yang harus kita groom untuk melibatkan dalam politik, ya. So jadi walaupun bukan di peringkat atas ke mungkin, tapi macam mana Tun kata dan juga tu kita orang perempuan dalam parti politik inilah yang jadi benteng parti, mana dia pergi turun padang berkempen untuk calon-calon lelaki, ya. Bila dalam parti sendiri bila nak bertanding bahagian, orang perempuan juga yang turun kempen, betul tak? Siapa yang member parti ini, orang perempuan juga yang kempen untuk memenangkan kebahagiaan lelaki tu. Padahal yang si perempuan ni pun juga berkebolehan. Kenapa kau tak bertanding? Kenapa kau sini bertanding? Ini isu dia. Sebab itu dalam parti saya yang lama, saya berjaya untuk melahirkan seramai 19 wanita menjadi ketua bahagian. Kenapa penting? Bila dia menjadi ketua bahagian, dia boleh bersuara di peringkat negeri, dia boleh bersuara di peringkat pusat. Jadi suara wanita tu harus digemarkan lagi, harus diramaikan. Kalau satu saja yang Zuraida saja satu dekat situ tak cukup, kerana ada 10 lelaki yang lain. Jadi bila vote saya kalah. Jadi kena orang perempuan juga bersama-sama yang yang mengangkat polisi-polisi yang boleh melengkapkan lagi dalam pembangunan negara. Itu sepenting yang itulah. Ada peranan dalam pembangunan negara. Jadi jangan diketepikan dan jangan kita tinggalkan. Sebab itu wanita kena berani. Saya sebut kena sacrifice. If you love the country, saya kata kalau kita sayang negara kita, kita harus juga main peranan dalam membawa perubahan landscape politik dalam negara kita. Dan orang perempuan yang juga yang berkempen untuk cari untuk menangkan calon-calon ni. Jadi kata saya, kalau you yang buat, you yang cari orang kenal you lah bertanding ketua bahagian, saya kata. Buat apa kau kasih orang lain? So jadi ini yang saya rasa lebih ramai suatu. Tapi satu ketiga bila society dah mature, dah matang, mungkin tak perlu untuk kita laksanakan buat kerja-kerja seperti saya sebut ni. Natural dah boleh dijadikan. Politik lebih matang. Tapi sekarang ni politik ni bergantung kepada struktur parti. Struktur parti tak ada parti dalam negara kita ni adalah presidennya orang perempuan. Okey? Bila tidak ada presiden, bila dia orang lelaki ni, dia akan erat dengan orang lelaki. Dia tak erat dengan orang perempuan. Faham? Dia akan menggoh lah, masuk toilet sama-sama lah. Ini orang lelaki punya tabiat lah. Okay, betul tak? Okay. So jadi dekat situlah dia akan bercakap benda-benda politik, aku nak ini, aku nak itu dan sebagainya. Tapi orang perempuan tak macam gitu. Sebab tu orang perempuan perlukan kepimpinan yang ada di atas, gender sensitif, membuka ruang dan peluang untuk orang perempuan. What we want is equal opportunities. Peluang-peluang sama rata. Peluang-peluang, kita kata hak, kita nak peluang-peluang sama rata. Okay? Jadi saya juga dalam pengalaman saya sebagai menteri, saya bila ada kekosongan pekerjaan, saya minta pegawai cari orang perempuan. So dia kata, susah lah YB, tak ada. Saya tengok kiri lelaki, kanan lelaki, depan lelaki. You go and find, I said. You kena cari macam a needle in a haystack. You please find that woman for me. They find the woman. They can find the woman.
Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena ada political will, kita kena ada kesungguhan untuk memastikan wanita yang berkelayakan lah. Saya tak kata wanita jadi apa bunga ke jadi apa. Yang itu saya tak nak lah yang itu kan. So, jadi yang berkebolehan, ramai wanita berkebolehan. Tapi dalam politik tu kena banyak sacrifice. Kena banyak sacrifice. Memang banyak sacrifice untuk membawa suara wanita. But kalau you keazaman untuk memetabatkan wanita, melibatkan ramai wanita lagi, saya ingat you will have the courage to come up from be part of the political structure. Tapi tak mudah, tapi ada pimpinan yang mungkin akan beri ruang dan peluang kepada you all. Jadi kalau you nak bertanya calon, orang lelaki semua berebut, orang perempuan semua, tak apalah, kasih dia dulu. Betul tak? So jadi ini yang kita nak, biar orang perempuan tu berani dan faham why is your role is important in nation building. Kita nak tahu kenapa peranan orang perempuan tu penting. Bukan masalah kita nak orang perempuan je, peranan dia tu, pemikiran dia tu, cara dia fikir tu lain, perspektif dia lain, sumbangan dia lain. Itu yang kita nak melengkapkan pembangunan negara. Bukan isu untuk letak wanita je, kita ada wanita, cukuplah macam itu. No. Pemikiran mereka itu. And after all, banyak orang perempuan yang educated sekarang. 50-60% women are in universities. Tapi what happened to them? Bila come to policy making ke atas. Bila ekonomi kita semua bagus, semua boleh. Tapi at the end of the day, kita bergantung kepada kerajaan yang memerintah. Kerajaan yang memerintah itu adalah orang politik. Sebab itu makanya kita harus berada di situ untuk memastikan polisi-polisi yang kita nak buat adalah polisi yang lebih matang, polisi yang lebih lengkap melengkapi, dan juga polisi yang boleh membawa ramai lagi wanita ke depan agar menyumbang kepada negara. Terima kasih Datuk. Tun, saya nak minta Tun tambah sikit bila Datuk sebut pasal politik. Okey. Dalam parti politik pun ruang dan peluang itu untuk wanita agak terbatas. Adakah isu yang sama berlaku ketika Tun menjadi Perdana Menteri? Kenaikan pangkat apabila KSU kebanyakannya majoriti adalah lelaki. Adakah mereka juga dicantas ataupun ditutup peluang dan ruang itu? Silakan Tun. Kita percaya pada sistem demokrasi. Sistem demokrasi bergantung kepada suara ramai. Suara ramai menang, suara tak ramai kalah. Jadi kalau dalam parti politik, wanita boleh masuk 50%, 60% pun boleh. Betul. Seperti mereka masuk dalam universiti. Kalau mereka 50%, saya menang fikir dah. peluang wanita nak dipilih, nak dicalon, nak dipilih, jadi lebih baik daripada kalau wanita cuma 10%, 5%, walaupun pandai, walaupun cakap, tapi majoriti yang ada dalam organisasi ini lelaki. Dan lelaki dia nak memihak kepada lelaki. Pasal dia berpendapat bahawa wanita tak boleh. Dia masih tak boleh iktiraf. Kadang-kadang bila kita iktiraf, ya kita ambil, tapi tak banyak lah. Saya dah lihat kebolehan Rafidah berdebat dengan Syed Hussein Ali. Saya nampak dia boleh bercakap dan ambil dia jadi menteri. Tapi dia bukan disokong oleh lelaki, dia pasal kebolehan dia. Jadi wanita bergantung kepada kebolehan lebih daripada populariti. Dalam demokrasi, populariti lebih menentukan nasib kita. Kalau saya ni tak disukai ramai, pandai macam mana pun tak boleh. Kena disukai ramai. Sebab itu apabila saya bentuk kerajaan, saya pilih nombor satu orang yang popular supaya ramai orang sokong kerajaan. Tetapi saya juga perlu orang yang cekap, yang tak popular, tetapi kita perlu kepada kecekapan dia. Kita pilih. Jadi ada campuran antara yang popular tetapi tak cekap, yang tak popular tapi cekap. Jadi dengan ada campuran itu, kita dapatlah jalan takdiran. Kalau kita cuma bergantung kepada yang popular saja,
tapi tak ada kecekapan, kerajaan tak boleh bergerak. Dulu. Tu respon tadi pasal demokrasi itu parti politik tu. Yang pasal kaki tangan awam. Ini soalan saya ni pasal lebih 20 wanita tanya, 10 tanya pada tu. Kenaikan pangkat betul. Tu tak ada lagi. Adakah benar dalam penjawat awam ni kan, kenaikan pangkat itu seolah-olah mereka di anak tiri. Asal jawatan tertinggi pasti 80% di peringkat dasar ini adalah lelaki. Pandangan tu. Ya, jentera yang memilih itu kebanyakannya lelaki. Jadi pilihan dia tu milik kepada lelaki lah. Tetapi kita lihat di Malaysia ini sudah ramai wanita yang menjadi KSU, setiausaha Ketua Sekretariat. Jadi kita iktiraf di Malaysia lah, kita iktiraf kebolehan. Tetapi pemilihan dibuat oleh lelaki, sebab itu tak semua, tak sampai 50% yang wanita yang dipilih jadi KSU. Tetapi hakikatnya ialah, kalau kita buat bandingan lah, negara kita dengan negara lain, merasa di Malaysia ni lebih ramai wanita yang menunjuk kebolehan mereka, dan mereka dipilih bukan sangat kerana mereka wanita, kerana kebolehan mereka. Memang pun lebih ramai wanita yang terpelajar, mereka yang pergi ke universiti, dan ramai daripada mereka memasuki kerja dengan kerajaan, dan mereka cekal, mereka dipilih. Hari ini ramai KSU juga yang terdiri daripada mereka tak memuaskan jumlah yang kita nak 30% apa semua. Tapi saya fikir kita sudah langkah beberapa tapak ke hadapan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey Datuk, kita dah cakap tentang kerajaan, parti. Saya nak tanya Datuk pula tentang kedudukan ini. Apa langkah yang boleh dibuat daripada parti politik ke ataupun NGO ke untuk mengangkat keseimbangan ini? Kalau 50 orang wanita di Malaysia, 50% adalah lelaki, bagaimana nak balancekan perkara itu? Kerana Datuk nampak untuk menyedarkan wanita-wanita ini jangan takut, jangan segan untuk kecimpung dalam dunia politik. Silakan Datuk. Kalau kita tengok sistem yang kita ada sekarang, saya ingat 30 tahun pun tidak akan mencapai 30% wanita di peringkat menteri, ke adun, ke ahli parlimen. So, jadi saya memang mencadangkan agar satu rombakan sistem pilihan raya kita, yang mana kita designatedkan at least 30% seats only for women contestants, barulah kita akan dapat angka 30% itu. That's the only way yang kita boleh buat. Kalau tidak, memang tak boleh buat. Jadi untuk itu mesti ada political will dan ada kepercayaan bahawa kita kena mengiktiraf deklarasi Beijing, di mana Malaysia dah sign 1975 bahawa kita mengangkat agenda 30% wanita. Sampai sekarang kita tidak ada lagi 30% di peringkat pun tak ada. Di peringkat board ke, peringkat head of organization ke apa, kita tidak sampai 30%. Dalam segi politiknya, saya lihat 2008 barulah kita pecah. 60 tahun kita merdeka, kita 10% women, 10% less women involved in politics and in cabinet and menteri dan sebagainya. 60 years of independence tau. Orang perempuan ramai dalam universiti tau. Tapi bila participation politik, kita masih tahap less than 10%. 2008 kita that 10% jadi 13%. Sekarang kita turun pula lagi. So, jadi faktor-faktor ini menurun kenapa? Kerana satu, wanita bila diberikan kerusi, dia tidak kasih kerusi yang garanti menang. Hot seats dia tak kasih. Dia kasih wanita lah colok biar kalah punya. Okay? Bila dia menang nak jadi menteri. Kan? So jadi wanita bertanding banyak. Saya kira kali ini more than 30% women bertanding. Tetapi kebanyakannya kalah. Kerana tidak diberikan kerusi-kerusi yang amat. Itu satu perkara yang juga harus lihat oleh parti politik. Tapi kita tidak ada kuasa untuk memberi
satu polisi yang wajib untuk parti politik. Parti politik dia govern untuk diri dia sendiri, dan orang mana yang dia boleh lantik dan sebagainya. Jadi untuk itu saya mencadangkan, kalau kita nakkan wanita parti 30% sekurang-kurangnya pada permulaan ini, sistem pilihan raya kita itu harus macam negara-negara lain juga. Dia ada sistem macam ini, yang mana ruang kepada wanita untuk bertanding, designated for women 30%, kita ada 222, that means 66.6 seats itu bertanding oleh orang perempuan. Okey, orang perempuan. Jadi kalau menang kita dapatlah 30% tu. Selain daripada yang open game tu lah, yang mana dah wanita yang dah berkaliber tu dia boleh masuk open competition lah, tak payah masuk yang designated seat. Yang that's the only way that I can see. Kalau tidak, selagi parti politik ini berada yang sekarang ini, saya rasa tidak mungkin, memang susah untuk kita capai 30% tu. Jauh sangat tu, 20-30 tahun. Yes. Tu setuju ke? Kita 60 tahun 10% pun tak lepas. 60 tahun. Betul? 30 tahun untuk mencapai 30% itu pun sukar. Apa pandangan tu? Ya, kita boleh tentukan 30%, tapi kita kena ada calon-calon. Kalau tak ada calon, 30% pun tak dapat capai lah. Tapi memang benar, kalau kita tetapkan 30%, lebih banyak usaha akan dibuat untuk capai matlamat. Ya. Terima kasih Tun. Apa yang Tun kata tadi, saya nak bagi sikit statistik. Apa yang dikatakan Tun, 50-60% wanita menguasai, berada di dalam di peringkat universiti, di juga di peringkat pentadbiran negara, pentadbiran kerajaan. Kadar penyertaan tenaga buruh KPT di wanita peningkatan daripada 55.3% pada 2020 ketika Tun menjadi Perdana Menteri ke 56.2% hingga April 2023. Jadi apa yang dikatakan oleh Tun, lelaki tadi banyak bergayut pada wanita, belah lelaki pun logik juga Tun. Tetapi Tun, itu di peringkat tenaga buruh. Wanita terus berkembang dengan pesat Tun, berkembang menuju ke hadapan. Bagaimana pula kepada, saya nak balik bukan kepada soal bangsa, tetapi soal ekonomi wanita Melayu. Wanita Melayu menghadapi masalah tu. Apa yang saya baca, apa yang saya tengok, yang saya analyse sendiri, ramai memberi pandangan seperti mana kata Datuk Zuraidah, kalau tak mohon geran ke, mohon pinjaman ke, mereka ada kekuatan tu, mereka ada idea untuk membangun usaha mereka tu. Tetapi setiap kali untuk mendapatkan geran bantuan kerajaan, persoalan yang berbalik kepada janda kan ni. Dah kahwin ke belum? Nak dapat pinjaman pun, nak dapat bantuan kerajaan pun, wanita-wanita, usahawan wanita sukar kerana politik di dalam kementerian itu. Apa pandangan tu untuk mereka berkembang, bersaing di dalam bidang perniagaan? Ya, kalau ada orang nak bagi pinjam, dia nak fikir tentang dia dapat balik tak? Jadi dia berpendapat kalau ada orang ini ada penyokongnya, dia lebih yakin. Tetapi ada wanita yang tak payah sokong. Umpamanya kita pernah kenal seorang yang dinamakan Ayin Lady. Dia perlu bantuan ataupun tak perlu ditanya sudah kahwin ataupun tidak, kerana sikap dia itu menunjuk bahawa dia berkebolehan dan memang dia mempunyai sejarah yang menunjuk bahawa kalau dia hutang dia akan bayar. Jadi kredibiliti dia itu ada. Jadi ini pun di kalangan lelaki pun, kalau dia datang dia nak pinjam duit, tetapi dia sudah kahwin, tapi isterinya tak ada, perkahwinan dia tak ada menjamin bahawa dia boleh bayar balik hutang. Jadi dia pun kadang-kadang ditanya juga ada kahwin ataupun tidak, tapi taklah begitu berat penilaian terhadap perkahwinan itu membanding dengan wanita yang nak pinjam. Wanita yang nak pinjam
Kalau dia ada suami dan suami dia bekerja sebagai director, CEO, mudahlah dia. Itu yang berlaku di Mara tu. Banyak saya dapat maklumat di Mara, kalau wanita-wanita yang agak berumur pergi tu macam-macam dia nak tu, cagarannya yang tu yang ni. Tetapi kalau wanita yang muda, pemuda caranya tu senang tu. Itu kita tahu pada tu bersetuju dengan pandangan tu. Atau saya ingat yang untuk loan administrator tu atau pegawai-pegawai tu banyak orang lelaki. Jadi lebih pro pada lelaki kerana dia seolah-olah memahami orang lelaki. Dia tak memahami masalah perempuan. Jadi orang lelaki ni kesian ni, agaknya dia bini dia apa ni dia orang lelaki. So the mentality. Jadi orang perempuan ni dia tidak meletakkan diri dia kepada perspektif orang perempuan. Macam mana nak buat ni, nak jaga rumah dia, nak jaga inilah apa semua. Boleh ke dia bayar? That's another thinking yang kolot lah kalau saya cakap kan. So jadi at the end of the day kita tengok tekun semua yang hutang tak bayar semua lelaki ya, tak bayar. Tapi kita tengok Graham Bank yang telah buktikan bahawa bank itu loan untuk orang perempuan kan 100% the women pay the loan, even in hijrah, is it Daruya hijrah hijrah Islam, dia kasih loan kepada peniaga-peniaga kecil, orang perempuan yang bayar, orang lelaki tak bayar balik. Jadi dia to shift thinking, biar orang perempuan kalau minta tu tidaklah ada diskriminasi sebenarnya. Terima kasih Dato'. Okey, saya ni terkejar-kejar kerajaan politik saya pergi ke antarabangsa because time saya nak bawa betul pergi ke peringkat antarabangsa betul. Apabila krisis Palestin, perang Palestin dan juga Israel, kebanyakan di CNN, Al Jazeera, pemimpin ahli-ahli parlimen wanita di Barat, di Eropah begitu vocal, lantang mempertahankan genocide yang dilakukan ke atas wanita, kanak-kanak. Dan apa pandangan Tun bila kita tengok di bumi Malaysia ini Tun, saya amat agak frust juga wanita, pemimpin wanita kita agak ke belakang, senyap sunyi adalah seorang tua. Apa pandangan Tun? Ya, ini tak ada kaitan sama lelaki ataupun wanita. Sebenarnya bangsa mereka dan agama mereka. Kita dapat umpamanya di waktu Bosnia, orang Islam berperang dengan orang bukan Islam, Serb, Kristian. Dihantar pasukan tentara Eropah untuk menyelamatkan orang Muslim. Yang dihantar ialah satu pasukan Belanda, tentera Belanda, diarah supaya memberi perlindungan kepada orang Bosnia. Apabila orang kuat Serb datang, orang Belanda ni tinggal orang Bosnia pergi ke tempat lain. Bila itu berlaku, maka orang Serb bunuh 10,000 orang Bosnia. Jadi itu bukan soal wanita ataupun lelaki, itu sifat yang ada kepada orang Eropah. Eropah dikenali sebagai Kristendom, tempat orang Kristian. Mereka tidak senang dengan adanya orang Islam di Eropah. Sebab itu mereka tak berminat nak tolong orang Islam. Jadi bukan soal wanita ataupun lelaki, cuma orang Eropah saja. Terima kasih Tun. Kepada Datuk Zubaidah pula, lebih 6,000 yang terbunuh, dibunuh di Palestin. Separuh adalah wanita dan anak. Ya, saya ingat apa yang Tun sebut pasal isu agama dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari segi-segi isu-isu kemanusiaan ini, orang kena bunuh, bayi kena bunuh, orang perempuan kena rogol dan sebagainya. Saya ingat orang perempuan lebih emotif, dia lagi dia punya simpati itu lebih
tinggi daripada orang lelaki, dia punya emotion tu lebih tinggi. Jadi kita lihat kalau pejuang-pejuang tu yang ke depan tu banyak juga wanita yang berjuangkan tentang human rights dari segi perangan ni ya. Jadi kalau 6,000 mati syahid lah, dia kata mati syahid, dan kebanyakannya adalah wanita, tetapi disebut wanita dan kanak-kanak ini yang tidak dapat. Tapi saya pergi Gaza pada tahun 2009, saya pergi Gaza. Saya sangat kagum dengan wanita di sana kerana they are very educated. Wanita Palestin, they are very educated. They go to university, dia ada universiti wanita di situ. So dia terpelajar, dan bila suami-suami dia orang pergi ke perang, pergi ke depan, dia yang manage tadika, dia manage rumah, dia manage business, dia manage semua ni untuk menjaga ahli keluarga dia, komiti dia dan rakyat sekeliling. So the women yang saya tengok very impressive. Tapi pada masa yang sama, wanita lemah seperti yang tadi kita perempuan meninggal, sebab itu dalam international law tak patut bom tempat-tempat yang ada wanita. Dan juga kan ada kita lihat dalam berita-berita ada wanita Israel yang kena cakap dengan anak, dan mereka memuji Hamas kerana menjaga mereka dan dengan elok dan bilis. Tapi Israel di sini tidak melakukan yang sama. They just don't care, they just bomb, because this is about issue of holy war lah, pasal agama lah. They don't care whether you budak ke, perempuan ke, budak bayi ke. I want to kill ethnic cleansing. They don't care. They want to kill the Muslims. They want to make sure tak ada Islam dekat Palestin tu. Jadi itu different agenda lah sebenarnya ya. Jadi apapun saya kagum dengan wanita di Gaza. Palestin, saya in fact pengalaman saya tanah yang telah dibina orang Palestin daripada Gaza, border Rafah, dia build tunnel. Apa dia buat tunnel ni adalah untuk bawa barang daripada Rafah, Egypt border, dia masuk tunnel tu tunnel dan keluarkan di Palestin. Tapi yang interesting dia tu dengar saya terkejut. Kita dibawa daripada Mesir masuk ke Gaza, dia dismantle the car, tahu, the parts, bring over the other side and assemble balik jadi kereta. I was so impressed tu. So yang ini pun orang perempuannya buat, kawan tak ada orang perempuan banyak yang terlibat dalam apa ni isu Gaza ni, perang Gaza ni. Terima kasih Datuk. Saya nak terus pergi pada soalan kerana masa kita memang agak itu tentang objektif himpunan 1,000 wanita. Okey, objektif himpunan 1,000 wanita ni, kita punya wanita Melayu pasal Tun bapa nasi orang Melayu. So jadi kita buat himpunan 1,000 wanita Melayu. Okey. Jadi kita seperti saya sebut tadi ya, you cakaplah pasal ekonomi, you cakaplah pasal pendidikan, you cakaplah pasal environment, you cakaplah pasal pertanian dan sebagainya. Polisi itu berbalik ke mana? Ke mana? Ke kerajaan yang memerintah. Kerajaan itu adalah kerajaan politik. Betul. Jadi memandangkan negara kita dalam keadaan berkecamuk, huru-hara, barang naik, macam-macam dan sebagainya, sudah tiba masanya wanita Melayu untuk merubah lanskap politik negara ini, kesalahan dan sebagainya, bahawa kita adalah tunjang rakyat Malaysia, dan you have to start with the wanita Melayu untuk ke depan dengan membawa minda baru. Kita kena ada satu paradigm shift, satu shift perubahan pemikiran untuk memastikan bahawa tadi kita cakap pasal politik, wanita kena ke depan untuk membawa agenda negara, bukan politik, agenda negara demi negara dan pembangunan negara. Are you ready? Are you ready, women? Yes. So this is what we going to do. Yeah. So we will need your support. So kalau tadi dia kata nak buat demonstrasi Palestin semua tu kan, dia kata kenapa wanita tak ke depan? Kata Fadli, because sekarang kerajaan yang ada 3R. Kerajaan 3R. Jadi orang perempuan tak lagi. Jadi insya-Allah wanita Melayu akan ke depan untuk melaksanakan tugas-tugas ni, insya-Allah. Dia tak nak sebut lah 3R, apa yang tentang kerajaan ni, tapi boleh tak disebut 3R dan sebagainya. Boleh tak nak spesifik Datuk? Apa nama Hamas teroris? Semua pemimpin dunia Islam tak berani sebut, menyokong secara terbuka Hamas, apatah lagi untuk mengkritik Presiden Amerika Syarikat. Dia betul
tentang Palestin dan mengkritik Presiden Amerika Syarikat mendapat tontonan jutaan tu. Di Timur Tengah dengan kita lah, di Malaysia saja pun jutaan tontonan. Kenapa tu? Mereka berpendapat pemimpin-pemimpin dunia Islam tak kira lah OIC ke apa for you to see ke, NAM ke, no action talk only tu. Apa pandangan tu? Dan tak berani untuk mengkritik Presiden Amerika atau menyokong Hamas secara terbuka. Saya diberitahu semalam bila Datuk Seri Anwar bercakap, dia kata apa yang dia lakukan ini, iaitu tunjuk perasaan menyokong Palestin, akan menyebabkan dia akan hilang kawan-kawan dia. Jadi dia lebih berkawan lebih utama kawan dia daripada tindakan tidak berperi kemanusiaan oleh Israel. Inilah yang berlaku kepada ramai pemimpin-pemimpin di dunia. Mereka terhutang budi kepada Amerika Syarikat, kepada Britain. Mereka perlu bantuan mereka perlu supply kepada mereka. Jadi nak jaga hubungan mereka dengan orang ini, maka mereka tak berani nak tegur. Mereka macam saya berpendapat bahawa Biden dia tak sebut langsung tentang masalah orang Palestin. Cuma kata orang pun Israel berhak mempertahankan Israel. Takut kepada Israel kerana di Amerika Syarikat terdapat tak banyak orang Yahudi, cuma dalam 10 juta penduduknya 360 juta. Tetapi orang Yahudi di Amerika ini mempunyai pengaruh yang menyeluruh kerana akal dikuasai, media dikuasai oleh Yahudi. Macam Metro Goldwyn Mayer itu Yahudi, dan TV, filem semuanya dikuasai oleh Yahudi. Yang kedua, keuangan di Amerika dikuasai oleh Yahudi. Dia punya Federal Reserve Bank itu dicipta oleh orang Yahudi. Jadi main politik. Jadi kalau siapa nak tanding jadi presiden, mereka perlu sokongan daripada orang Yahudi. Sebab berani mengkritik orang Yahudi kerana mereka bergantung Yahudi di negara mereka. Jadi sebab itu kita lihat ramai termasuk pemimpin negara Arab, mereka mempunyai ikatan, satu ikatan dengan Yahudi. Sebab itu mereka takut kalau mereka buat kritik, ikatan itu akan putus. Itulah sebabnya. Tapi kita di Malaysia, sebuah negara kecil yang tidak pernah iktiraf Israel, tak pernah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Egypt, Mesir ada hubungan, UAE ada hubungan, Arab Saudi pun bercakap dengan Yahudi, tapi kita tidak. Jadi kita berasa bebas menegur. Kalau pun dianya personal, macam Anwar, dia ada kawan-kawan dulu Bank Dunia, kawan Anwar. Banyak badan-badan institusi di Amerika yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang diketuai oleh Yahudi, adalah sahabat pun. Kalau dia sokong Palestin, hilang kawan. Terima kasih Tun. Jadi Anwar dengan Anwar tolong Tun sebut
Jangan takut, ini soal tentang negara, agama, bangsa. Ini bukanlah soal letak Palestin ke apa ke. Ini soal orang Kristian pun dibunuh, dibunuh, dilunyai.